Oke, seterusnya soalan bahagian B. Terdapat dua soalan, tapi jawab satu saja. Kita bincangkan kedua-dua soalan tersebut. Soalan yang ke-16 ataupun soalan yang pertama di bahagian B. Tengok maklumat dalam jadual di bawah, ulaskan prestasi jumlah jualan kenderaan mengikut jenama bukan nasional bagi tempoh November dan Disember 2018. Berikan alasan kereta jenama nasional kekal mendominasikan pasaran kereta di negara ini. Okey, sebenarnya soalan ini sudah kita pernah bincangkan dalam kelas kalau anda masih ingat, dan sepatutnya anda boleh menjawab dengan baik soalan ini. Baik, soalan ini merujuk kepada jualan kenderaan mengikut jenama, tetapi yang diberikan alasan ataupun jawapan yang keempat, isi keempat dan kelima, sepatutnya alasan diberikan kenapa kereta jenama nasional kekal mendominasikan pasaran kereta di negara ini. Okey, kita lihat jawapannya. Pengenalan seperti inilah contohnya. Kehadiran pelbagai jenama kereta antarabangsa di pasaran kereta tempatan menyaksikan perkembangan yang positif terhadap industri otomotif nasional. Selain itu, keadaan ini juga dilihat turut menyumbang kepada kemasukan pelaburan asing dengan lebih pesat lagi. Jadi sepatutnya jawapan anda adalah 2+2, iaitu 2 untuk prestasi jumlah jualan kereta kenderaan jenama bukan nasional. Okey, bukan nasional adalah jenama Honda, Toyota dan Nissan adalah jenama kenderaan bukan nasional yang meningkat, mencatatkan peningkatan. Okey, jadi data analisis adalah seperti ini. Jadi anda boleh terangkan bagaimana November, Disember sedemikian buah, dan juga data analisisnya peratusan peningkatan adalah seperti 12.27%. Dan begitu juga Toyota, huraikan berapa buah data daripada jadual dan berapa peningkatan. Jika anda memilih Nissan, maka sama juga cari berapa bilangan dan berapa peningkatan. Jumlah jualan, jika anda mengira untuk jualan yang menurun, catatan jualan menurun, maka Volkswagen yang dipilih. Hanya kereta-kereta bukan jenama nasional. Nah, sama juga terangkan berapa bilangan dan bagi tahu berapa peratus penurunan. Dan seterusnya kita juga boleh lihat daripada jumlah jualan kenderaan jenama bukan nasional dalam kedua-dua tempoh. Kalau kita tengok di sini, Honda adalah paling tinggi dan yang paling rendah adalah Volkswagen. Jadi nyatakan berapa jualan Honda dan berapa juga jualan Volkswagen dalam bulan-bulan tertentu untuk menunjukkan berapa tertinggi dan berapa terendah. Nah, kalau sekiranya anda memilih bulan untuk diterangkan, maka jumlah jualan kenderaan bulan November lebih tinggi daripada bulan Disember. Contoh ini adalah isi, iaitu Volkswagen. Dan bagi tahu berapa buah yang dinyatakan dalam jadual, dan nyatakan juga berapa perbezaan antara bulan November dan juga bulan Disember. Sama juga untuk Honda, Toyota dan Nissan, jumlah jualan kenderaan bulan Disember lebih tinggi daripada bulan November. Jadi nyatakan setiap jualan dan nyatakan berapa
perbezaan dia, berapa lebih tinggi. Oke. Dan yang kedua, isi yang kedua sepatutnya Anda masukkan adalah alasan mendominasikan, tapi hanya kepada kenderaan nasional. Jadi antara alasan ataupun analisis pengetahuan yang sepatutnya Anda masukkan di dalam karangan Anda ataupun dalam ahli bentuk bahasa Anda adalah, yang pertama sekali adalah harga yang kompetitif. Baru kamu jelaskan harga yang kompetitif itu adalah kendaraan nasional lebih murah, kos alat ganti yang berpatutan, harga mampu milik. Kemudian yang keduanya adalah reka bentuk yang menepati cita rasa. Kenapa menepati cita rasa dan bagaimana dia boleh menepati cita rasa, yaitu dengan adanya research and development yang proaktif, teknologi yang terkini, ciri keselamatan yang diperbaiki, usaha sama dengan pengeluar kereta negara luar. Itu antara reka bentuk yang bagaimana reka bentuk dapat menepati cita rasa pengguna. Yang seterusnya adalah keyakinan pengguna terhadap kualiti kereta nasional. Tempo dalam industri yang lama, kemudian dia perkhidmatan selepas jual yang baik, kemudian jaminan pembatuan yang meyakinkan, Jadi inilah antaranya. Selain daripada itu, nilai yang tinggi di pasaran kereta terpakai. Kemudian yang seterusnya adalah dasar kerajaan, di mana dia kerajaan mau mempromosikan kendaraan nasional secara besar-besaran. Jadi seiring dengan usia ini antara contoh penutup lah. Seiring dengan usia industri otomotif negara yang telah melebihi suku abad, seharusnya kereta jenama nasional telah mampu menembusi pasaran antarbangsa dengan lebih meluas. Hal ini dikatakan demikian karena jenama kereta nasional perlu mengorak langkah untuk berdiri sama tinggi dengan kereta jenama antara bangsa. Oke, seterusnya soalan yang kedua dalam bahagian B. Ini adalah berdasarkan maklumat jadwal di bawah, huraikan jumlah kemasukan pekerja asing yang berdaftar dengan Jabatan Imigresen di Malaysia mengikut sektor dan negara asal pada tahun 2008. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan mereka keluar dari negara asal. Nah, jadi soalan seperti ini pun ada dua perkara yang Anda harus huraikan, yaitu huraikan jumlah kemasukan pekerja, maksudnya jumlah kemasukan pekerja asing, dan yang kedua ialah analisis pengetahuan, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan mereka keluar daripada negara asal. Itu antara kehendak soalan tersebut. Nah, kita lihat di sini ada pembantu rumah, pembuatan di perladangan, sektor pembinaan, perkhidmatan. Ini antara pekerja asing daripada Indonesia, Bangladesh, Thailand, Filipina, dan jumlah yang diberikan. Jadi Anda harus meneliti data-data ini terlebih dahulu, kemudian menghuraikan. Oke, untuk soalan yang kedua bagian B ini, antara contoh pendahuluan yang Anda boleh buat. Jadwal menunjukkan jumlah pekerja asing berdaftar di Malaysia mengikut sektor dan negara asal pada tahun 2008. Oke, cukup begitu. Nah, tadi kita cakap ada jawaban ini ataupun skema jawaban adalah 2+2. 2 untuk jumlah ikut sektor negara asal dan juga 2 lagi faktor. Nah, kita tengok yang jumlah ikut sektor dahulu. Jumlah ikut sektor pertama, sektor pembuatan paling banyak di negara asing, paling banyak pekerja asing dan juga paling sedikit pekerja asing. Jadi nyatakan kalau Anda sudah teliti tadi jadwal, jadi kita dapati bahwa jumlah
paling banyak pekerja asing adalah seramai ini, dan jumlah keseluruhan adalah seperti yang dinyatakan, dan jumlah ini sebenarnya adalah sama dengan ini, yaitu analisis data yang harus Anda cari. Begitu juga dengan jumlah yang paling sedikit, Anda boleh rujuk dalam jadwal dan Anda akan dapati seramai sedemikian jumlah tersebut dan dapat berapa peratus. Jumlah ikut negara pula baru Anda nyatakan berapa negara dan paling ramai dan mana negara yang paling kurang, dan nyatakan berapa peratusan dia. Sama juga, dan pastikan dia hanya ikut jumlah. Yang Anda harus nyatakan adalah jumlah, sebab soalan minta adalah jumlah. Bahagian B adalah analisis pengetahuan antara faktor penolak ataupun faktor-faktor mengapa mereka keluar daripada negara asal. Oke. Bukan faktor-faktor kenapa masuk ke Malaysia, tetapi faktor-faktor kenapa keluar daripada negara asal mereka. Antara faktornya adalah ini, contohnya faktor pengangguran di negara asal. Jadi banyak yang menganggur di negara asal, jadi peluang terhad kesukaran mendapatkan kerja. Ini antara penerangannya. Dan faktor kemiskinan pun antara faktor penolak daripada negara asal, kurang prasarana, kesukaran hidup. Seterusnya, kestabilan politik di negara asal. Contohnya kekacauan yang berlaku, di mana mereka berpindah daripada negara asal mencari tempat baru yang lebih stabil. Dan seterusnya, yang terakhir adalah faktor bencana alam. Kalau ini selalu kita lihat ada yang berlaku di negara asal dan mereka akan keluar daripada negara mereka masuk ke negara yang lebih selamat. Itu antara faktor kenapa mereka keluar daripada negara asal mereka. Oke, yang tadi adalah soalan bahagian B, dan sekarang kita tengok soalan bahagian C. Untuk soalan bahagian C ini, Anda diberikan 3 soalan seperti ini, soalan 18, soalan 19, soalan 20. Saya pasti kamu masih ingat soalan-soalan tersebut, tetapi hanya 2 soalan yang Anda perlu jawab. Tapi hari ini kita bincang ketiga-tiga soalan ini. Kita lihat skema jawaban. Yang pertama sekali adalah soalan yang ke-18. Salah satu keutamaan Malaysia dalam melaksanakan dasar luar ialah mengadakan hubungan dengan negara jiran dan serantau. Bincangkan keperluan dasar ini. Oke, untuk soalan 18, skema jawaban adalah 5+0, yang mana Anda harus membincangkan keperluan dasar luar negara Malaysia. Mengapa? Jadi dalam huraian Anda harus menceritakan mengapa Malaysia melaksanakan dasar luar negara. Oke, ada 5 tujuan kenapa ataupun 5 dasar Malaysia dalam melaksanakan dasar luar negara, yaitu yang pertama, menerus ini ada dalam nota. Anda boleh rujuk semula nota kita di dalam kelas. Meneruskan hubungan sejarah, melibatkan keselamatan, kemudian dia fokus kepada kerjasama ekonomi, juga dia menyelesaikan pertindihan sempadan. Lagi yang seterusnya, memenuhi keperluan rakyat dari segi prasarana, dari segi hak asasi. Itu antara dasar luar Malaysia. Oke, soalan yang ke-18 pula, ke-19. Seterusnya soalan yang ke-19,
Rantau Asia Tenggara menerima banyak manfaat hasil daripada konsep zon aman, bebas dan berkecuali ZOFAN. Walau bagaimanapun konsep ini berhadapan dengan pelbagai cabaran. Okey, kalau kita tengok soalan seperti ini, ada dua perkara yang mesti anda ceritakan ataupun anda huraikan dalam keterangan anda. Yang pertama sekali adalah manfaat dan yang kedua adalah cabaran. Nah, anda boleh menjawab 3+2 ataupun 2+3. Kita tengok yang pertama dahulu iaitu manfaat ZOFAN. Manfaat ZOFAN ini ataupun zone of peace, freedom and neutrality ini adalah mewujudkan keamanan dan kestabilan politik di Asia Tenggara. Nah, ini huraian dia. Anda boleh rujuk juga di dalam nota kita. Dan seterusnya, memudahkan pembangunan serantau. Bagaimana keadaan yang selamat antara negara-negara ASEAN. Seterusnya, memacu kepada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi melibatkan pelaburan asing meningkat dan aktiviti pelancongan meningkat. Namun antara cabaran yang dihadapi oleh kepada ZOFAN ini antaranya ialah pertikaian sempadan wilayah dan pulau antara negara ASEAN. Antara pertikaian sempadan antara Malaysia dengan Singapura, Malaysia dengan Thailand, Malaysia dengan Indonesia. Contohnya nanti anda boleh tengok di dalam nota yang diberikan. Nah, inilah antara konflik yang dihadapi. Seterusnya, pencerobohan negara anggota ASEAN ke atas negara anggota yang lain. Contohnya pencerobohan rakyat asing ke Malaysia dari Filipina, Indonesia, Thailand dan Myanmar. Bagaimana mereka masuk dan begitu juga dengan perlindungan Al-Qaeda di selatan Filipina. Lagi, antara cabarannya ialah penglibatan kuasa-kuasa besar di rantau Asia. Contohnya, pengaruh China di Vietnam, pengaruh USA yang mendirikan pangkalan tentera di negara mereka. Inilah antara penglibatan kuasa-kuasa besar. Dan yang terakhir sekali adalah kewujudan kumpulan pengganas militan atau pejuang kemerdekaan di setengah negara anggota. Contohnya yang berlaku di selatan Thailand ada pulau. Nanti anda cari apa maksud pulau, dan juga selatan Filipina ada MILF. Cari apa itu MILF. Google di internet. Kemudian kumpulan Abu Sayyaf di selatan Filipina, juga Jemaah Islamiyah di Indonesia. Nah, ini antara cabaran-cabaran yang kita hadapi untuk meneruskan ZOFAN ini. Baik. Seterusnya soalan yang ke-20 yang terakhir ya. Perkembangan ekonomi global membantu memajukan Malaysia. Huraikan. Nah, soalan ini paling simple tetapi mungkin dia mengelirukan. Jadi soalan seperti ini jelas bahwa 5.0 sebenarnya. Kita tengok jawapan ini dahulu. Oke, untuk soalan ini kita lihat dia fokus kepada perkembangan ekonomi global yang membantu memajukan Malaysia. Jadi perkembangan ekonomi negara bergantung kepada kerjasama dengan negara lain dan pelbagai mesyuarat dilakukan untuk mengembangkan ekonomi di rantau Asia dan negara Eropah. Justru ekonomi global amat penting kepada Malaysia untuk memajukan ekonomi negara itu. Antara pengenalan yang boleh
Anda mulakan untuk karangan. Nah, antara jawaban ataupun isi idea yang Anda boleh masukkan dalam karangan adalah mengembangkan modal. Jadi bagaimana mengembangkan modal ini agak kebat sedikit. Anda boleh rujuk di dalam Google mana-mana yang melibatkan Asian dan juga ekonomi. Dan perkongsian sumber alam yang mana sumber semula jadi dan sumber tenaga kerja yang dapat dikongsi bersama. Kemudian seterusnya memperkenalkan produk Malaysia, di mana kita boleh memperkenalkan barangan Malaysia ke negara-negara Asian. Jadi dengan oleh itu kita dapat meningkatkan productivity ke negara luar. Seterusnya perkongsian dan pemindahan teknologi, yang mana kita boleh meminjam teknologi daripada negara-negara besar dan kita dapat membangunkan kelompok industri yang berdaya saing menerusi integrasi industri utama. Yang seterusnya meluaskan pasaran kita dengan keyakinan terhadap kualiti barangan Malaysia dan semakin banyak permintaan, maka kita dapat meluaskan pasaran kita ke negara-negara luar. Seterusnya mewujudkan peluang pekerjaan. Apabila semakin banyak industri baru diwujudkan, maka semakin banyak peluang pekerjaan yang diberikan kepada rakyat Malaysia. Dan seterusnya meningkatkan pendapatan negara, yang mana peluang pasaran yang meningkat, aliran wang masuk, pelur masuk wang asing ke dalam negara kita akan semakin meningkat. Jadi melalui pelaburan asing, kerajaan akan dapat memperoleh hasil melalui pelbagai cukai dan pendapatan negara akan meningkat melalui pengukuhan imbangan dagangan. Jadi inilah antara jawapan yang Anda boleh masukkan di dalam soalan ataupun peperiksaan percubaan hari itu.